Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaik اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين امين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat bertemu lagi pada hari yang sangat indah ini. Allah benarkan kita, Allah izinkan kita untuk bertemu lagi dan bernafas lagi. Alhamdulillah, subhanallah. Cuaca yang baik di Sungai Merak ni, saya tak tahu di tempat lain, sebenarnya cuaca tu baik saja. Hujan pun rahmat, matahari pun rahmat. Semuanya sebenarnya rahmat. Apa yang diberikan oleh Allah adalah dengan sifat rahmannya untuk kegunaan kita semua. Okey. Sebelumnya, Bonda minta maaf hari ni Bonda pakai handphone. Jadi tidaklah dapat nak guna StreamYard macam biasa, nak pin message dan sebagainya sebab komputer Bonda ada sedikit problem dan susah nak dapatkan line. Jadi hari ni kita guna handphone dah. Yang penting dapat bersama-sama dengan para sahabat sekalian untuk sama-sama mentadabur dan mencari, mengingatkan diri sendiri, terutamanya Bonda sendiri. Bila kita membaca, kita akan lebih ingat, dan para sahabat sekalian juga yang bersama dengan Bonda, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Terima kasih yang like, yang bagi love, yang menonton, tolong share. Mudah-mudahan share anda itu dirahmati Allah. Ramai yang turut serta menonton kita pada pagi ini dan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bonda sekali lagi sebutkan, bukanlah Bonda ini menyampaikan satu ilmu yang besar, tetapi kita kongsi sahaja sebagai satu, mudah-mudahan mendapat rahmat dan dia memberikan impak, menyentuh hati kita semua, dan kita boleh diberi hidayah oleh Allah untuk terus beramal, untuk terus melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati oleh Allah, dan kita kita mendapat rahmatnya lah, kita mendapatkan keizinannya. Maksudnya apa yang kita lakukan itu diredai Allah. Jadi maksudnya bukanlah Bonda ni nak beria-ia sangat nak live ni sebab Bonda rasa, Bonda syok sendiri rasa hebat lah, tahu sangat ilmu. Tidak. Kita kongsi apa yang kita ada. Kalau Bonda tersilap, Bonda tersalah, Bonda adalah manusia biasa. Jadi bukan janganlah kata Bonda cakap macam mesti betul punya. Tidak, kita juga mencari ruang yang betul daripada yang lain. Contoh juga Bonda sebutkan sebab kita tadabbur Al-Quran, sepatutnya Bonda ajar baca sekali ayat itu, tetapi Bonda fikir ramai dah yang mengajar tentang bacaan-bacaan Al-Quran, dan tuan-tuan sahabat, tuan-tuan puan-puan, para sahabat yang dikasihi Allah sudah banyak mempelajari dan ada masa mempelajari cara bacaan betul. Sebab cara bacaan ini eloknya secara musyafahah, secara berdepan, tuan-puan sebut, kemudian guru itu membetulkan. Jadi kalau Bonda buat yang itu, maka kita tidak maksudnya tidak dapatlah membaca pengajaran dan sebagainya. Jadi tujuan Bonda untuk tadabbur ini ialah melihat pengajaran ayat Al-Quran
dalam mana-mana surah yang bonda telah baca, dan kita reflekskan, kita imbaskan apa dia yang berlaku dalam kehidupan kita yang boleh kita amati daripada ayat yang kita baca itu. Itu tujuannya, ya. Jadi saya cuba inilah, jadi saya tengok banyak mengajar Al-Quran secara online bacaan mungkin kita tak sempat lagi baca. Tolonglah tengoklah yang itu supaya bacaan Al-Qurannya betul, dari segi sebutan makhraj, dari segi tajwid, panjang pendek kena betulkan, ya. Ayat Quran tak boleh baca macam kita baca bercakap, kita boleh ambil separuh-separuh. Ayat Quran tak, dia kena full, barulah maknanya betul, terutamanya untuk bahasa Arab ni, sebut salah sikit je makna dia akan lain. Jadi itu yang sebabnya kita perlu pelajari. Okey, itu sikit pembukaan lah. Biasalah bonda ni buat pembukaan dahulu sebelum kita ramai lagi yang menonton. Kita ada Kamisah, kita ada siapa lagi, mudah-mudahan baik-baik belaka. Minggu yang hari ni hari Ahad, hari Khamis yang lalu, kita baca beberapa ayat yang berkaitan dengan nikmat-nikmat di syurga ataupun apa yang kita boleh dapat di syurga. Sebenarnya macam boleh sebutlah pada hari Khamis itu, kita sebut itu, kita baca untuk memberikan motivasi kepada diri kita beramal. Janji Allah itu tidak akan tidak terlaksana. Janji Allah itu suatu pasti yang akan berlaku. Jadi macam boleh disebutkan, kita sekarang ini seolah-olah membeli, kita mencari modal untuk mendapatkan nikmat Allah di syurga. Kita membeli nikmat syurga, dan nanti kita dapat untungnya, kita dapat nikmati yang kita beli itu ialah di akhirat. Pada hari Khamis yang lepas kita baca tentang di mana banyaknya buah-buahan yang kita pilih saja apa kita nak. Banyaknya ada daging-daging burung, kita bercerita tentang bidadari, kemudian dia cerita tidak di sana di akhirat nanti tidak ada lagi perkataan-perkataan lara, tidak ada lagi perkataan yang kata mengata, caci mencerca dan sebagainya. Bahkan semua berkatakan salaman, salama. Sejahtera, sejahtera, aman, 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 ya. Okey. Jadi saya sambung hari ini pada ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan dia kata puak kanan. Hari tu kita dah baca ashabul maimanah ma ashabul maimanah, kan? Wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Bersama, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dia kata dan puak kanan alangkah bahagianya. Ma ashabul yamin tu maksudnya alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu. So Allah nak ceritakan betapa bahagianya mereka yang mendapatkan amalannya daripada sebelah kanan. Menerima rekod amalan daripada sebelah kanan. Itu adalah tanda, itu adalah sebagai satu penghargaan. Amalan yang baik yang dilakukan, amal hasanah yang dilakukan di dunia ini diterima di akhirat nanti daripada sebelah kanan. Dan orang sebelah kanan ini mendapat nikmat yang terlalu banyak di akhirat. Kita dah baca hari itu tentang ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Maimanah itu yang berbahagia, yang sangat ceria, yang sangat beruntung. So ialah daripada puak kanan ashabul yamin. Jadi sekarang ini kita hidup di dunia. Sebab itu saya katakan apabila kita hidup di dunia, kita mahu mencari bagaimana untuk mendapatkan rekod kita diambil daripada sebelah kanan. Sebab sebelah kanan itu nanti diceritakan tentang nikmatnya bukan sedikit, terlalu banyak, dan kita tidak boleh menggambarkan dengan mata dunia kita. Mata dunia maksudnya mata kita sekarang inilah, pemikiran kita,
penglihatan kita, pembawaan kita, kita tak boleh nak bayangkan bagaimana indahnya syurga itu. So yang paling penting ialah bagaimana mendapatkan rekod kita daripada sebelah kanan. Di dalam ayat ini dia tak terangkan, tapi dalam ayat-ayat Quran sudah diterangkan siapakah dia yang beramal soleh, siapakah yang tergolong daripada melakukan amal hasanat. Macam-macam kita diajar dalam hadis, dalam sunnah Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang perlu kita ikuti. Di situlah letaknya sebenarnya penjelasan orang yang mendapatkan amal hasanah, orang yang mendapatkan rekod kanan ini yang benar-benar dirangkumkan dalam satu perkataan mudah, patuh dengan perintah Allah, jauhi larangannya. Ya. Kemudian patuh perintah Allah itu maksudnya perkara yang wajib, perkara yang sunat kita lakukan. Perkara yang dilarang ialah perkara yang haram. Kita letak haram dulu ya. Sebab yang makruh pun sepatutnya kita tinggalkan. Orang awam ni, kita nak tinggalkan haram pun susah. Tapi ada orang yang wara, orang yang baik, makruh pun ditinggalkan. Jadi kita pun kena, kalau berusaha sedaya mungkin ya, perkara-perkara yang makruh, tidak sampai lagi perkara haram pun, kita kena usaha untuk tinggalkan. Jadi sebenarnya itulah yang banyak kita terberlaku ke apa benda namanya. Sebab itu kita selalu mesti istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sentiasa minta ampun. Kerana kadang-kadang kita rasa mungkin perkara itu makruh, tetapi mungkin lebih dekat kepada haram dan kita mendapat dosa. Jadi kita kan nak dapat syurga. So kita mahulah perkara-perkara yang baik-baik, perkara yang benar-benar dibenarkan Allah sahaja kita lakukan, dan dilarang kita jauhkan. Jadi macam Bunda selalu sebut, sebenarnya yang paling penting ialah kepekaan kita, kesedaran kita. Apabila kita nak bercakap, apabila kita nak makan, apabila kita nak buat sesuatu, kita kena peka. Lihat orang, atau cakap mudahnya kita tanya Allah, perkara itu boleh atau tidak boleh. Tanya tu kalau kita kata, ya Allah, boleh ke tak boleh ke? Memang boleh kita tanya begitu, tetapi kita rujuk balik. Adakah perkara ini hukumnya haram ataupun tidak? Adakah perkara ini dibolehkan atau tidak? Kadang-kadang kita mencari perkara itu haram atau tidak, kita akan ketemukan pandangan-pandangan yang berbeza-beza. Jadi begini ya, jangan risau dengan pandangan yang berbeza. Sebab perkara yang berbeza itu selalunya adalah perkara yang bukan asas. Dia tak kata, okey berbeza, ada pandangan mengatakan solat subuh 3 rakaat, ada pandangan lagi 2 rakaat. Tak. Dia, yang asas itu memang ijma' ulama'. Tidak ada perbezaan. Perbezaannya ialah kaedah-kaedah pelaksanaan yang mungkin tidak menyentuh kepada tidak sahnya solat. Jadi kita jangan diragukan yang berbeza pandangan itu. Jangan kata apalah diorang ni, sekejap boleh, sekejap tidak boleh. Kita ambil yang rasanya yang mereka memberikan bukti yang kuat dan kukuh. Namun untuk mengejar syurga ini bukan kita perlu mencari perbezaan pandangan itu. Untuk mengejar syurga ini, kita lihat perkara-perkara yang wajib. Apa dia perkara yang wajib? Solat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Betul tak? Dan kita lihat yang wajib yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya kita dari segi muamalah kita, dari segi pergaulan kita, ada adab-adabnya yang disebut dalam Al-Quran. Contoh, adab kepada ibu bapa, adab kepada jiran, adab kepada orang Islam, kepada yang bukan Islam, semua ada tu kan. Cara berpakaian semua dalam Quran.
diterangkan kaedah pernikahan yang boleh dinikahi, tak boleh dinikahi. Itu ada dalam Al-Quran. So, perkara-perkara tu yang jelas dalam Al-Quran tu kita kena ambil. Cuma pelaksanaannya kadang-kadang ada perbezaan pandangan. Jadi kita ambillah pandangan yang kalau kita duduk di Malaysia ni senangnya kita ikut sahaja Imam Syafi'i. Jangan kita banyak dolak dalik Melainkan kadang-kadang ada perkara pelaksanaan itu tidak disebut oleh Imam Syafi'i. Lalu ada ulama mengambil pandangan mazhab lain. Ada perkaranya sebab tu orang kata kenapa pula marah tak nak ikut Hanafi, banyak je kita ikut cara Hanafi dan sebagainya. Ya, sebab perkara itu tidak jelas dijelaskan oleh Syafi'i. Saya tak ulaslah banyak sangat tentang itu. Cuma pagi ini Bonda nak ajak semua jangan susah-susah. Buat yang wajib itu. Kalau sembahyang 5 waktu, kalau nak tambah dengan yang sunat yang juga jelas hukumnya. Ada salat yang dikatakan qabliyah, ada ba'diyah. Ada salat yang tidak ada ba'diyahnya. Contohnya selepas asar, selepas subuh. Tidak ada sunat selepasnya. Itu jelas. Hukum jelas kita tidak pertikai, so kita jangan buat. Sunat duha, tak ada pula mazhab mengatakan tak solat duha itu begini-begini. Sama sahaja. Kita buat sahaja. Nanti dia kata tak boleh sembahyang duha lah ustazah, saya ni tak hafal surah ini yang dikatakan afdal. Tak, itu yang afdal saja baca. Boleh saja baca je lah surah apa. Begitu juga dengan tentang doa. Dia kata saya tak hafal doa ustazah, macam mana saya nak solat duha. Doa sahajalah dalam bahasa kita. Cuma kita nak, sebab kita dah biasa dengar yang Arabnya, kalau boleh baca-baca, tak boleh baca bahasa Melayu. Doa bahasa Melayu. Allah itu maha mengetahui doa kita. Jangan jadikan alasan untuk kita tidak mahu, tidak melakukan sunat kerana kita tidak tahu. Begitu juga membanyakkan baca Al-Quran. Mungkin kita kata, Allah ustazah, saya ni tajwid pun tak betul. Sebab itu kena baca. Jangan sekali-kali kita kata susah kerana saya pun memang tidak lancar. Tidak akan lancar kalau kita tidak biasakan. Tidak akan lancar kalau kita tidak sentiasakan. Dan kalau kita dah tahu, itu bagusnya kalau kita tahu kita ni tidak betul, kita berusaha untuk belajar. Tak kira umur, walaupun umur 70, 80, selagi kita mampu duduk, mata kita boleh nampak lagi ayat. Kalau tak nampak ayat pun kita orang bacakan, kita dengar dan kita ikut. Kita tidak akan ada namanya, oh saya terlalu tua dah baru nak belajar mengaji. Tidak. Kita kena belajar. Kena belajar. Sebab itu paling afdal, paling baiknya membaca bersama keluarga. Supaya keluarga semua sama ada tua, muda, kanak-kanak membiasakan diri membaca Al-Quran. Inilah kaedah membeli. Saya sebut tadi membeli, saya gunakan istilah membeli. Inilah kaedah mendapatkan rekod kita sebelah kanan. Supaya rekod kita memang semua hasanah. Sebenarnya kita ni, kenapa cuba perhatikan. Mereka yang melakukan sayyi'ah, kita katalah mereka, mudah-mudahan kita tidak. Kerana mereka ada masa. Mereka ada masa untuk diganggu oleh syaitan. Kurang mengaji, syaitan akan mengganggu. Kurang solat, syaitan akan mengganggu. Ada masa free, maksudnya kita membiarkan masa kita lapang hingga kita pemikiran kita selalu terganggu memikirkan itu dan ini, sehingga kita syakwa sangka dengan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, simbol rasa geram dan sebagainya. Kalau kita penuhi kehidupan kita seharian dengan amalan yang baik, perbuatan yang baik, maka kita tidak akan ada masa untuk fikir perkara-perkara negatif tadi. Kita sentiasa positif, kita sentiasa fikir. Sebelum ini pun benda fikir, sebut dah. Kita fikir yang baik-baik. Jangan menyangka yang buruk-buruk. Kadang-kadang kita baca, contohlah media sosial. Kita rasa macam kita tersindir tau. Ada tak? Pernah tak rasa tersindir? Dia ni sindir saya ke? Tolong buang perasaan itu. Sebab bila datang perkataan dia sindir saya, hati kita melihat dia pun
sudah berubah. Sedangkan sebenarnya boleh jadi dia tidak menyindir. Bukan kita pun yang tersindirnya. Tetapi mungkin kisah itu ada serupa dengan kita. Kalau memang serupa dengan kita dan kita rasa perkara itu tidak baik, itulah masanya untuk kita memperbaiki diri. Walaupun dia tak sindir kita sebenarnya, tetapi kerana kita membaca tu kita rasa, macam saya je kena dia cerita ni. Kita ubahlah. Tak perlu pun kita beritahu dia, tak perlu kita marah dia, tak perlu kita kata macam baik sangat pula dia. Kita jangan fikir bila orang tu bercerita tentang kebaikan, mengajak kebaikan, kita rasa, dia rasa dia tu baik sangat ke apa? Itu adalah syaitan yang kacau kita. Walaupun dia tidak baik sangat, tetapi apabila dia menceritakan kebaikan dan orang lain mengikut, dia dapat pahala. Dan kita pun dapat pahala yang mengikut itu. Tak salah. Alangkah baiknya kalau kita terus mengubah diri kita tanpa mengatakan, dia lagi teruk. Perkataan dia lagi teruk itu adalah satu perkataan yang mengajar hati kita untuk menolak perkara yang positif yang sepatutnya kita lakukan. Jadi, ini kaedah membaca. Selalunya kita menulis, kita kata kaedah menulis, kaedah posting dalam media sosial. Tapi kita juga mesti ada kaedah membaca, kaedah belajar, kaedah mendengar. Macam sahabat semualah. Mungkin lihat saya kan cakap, Ustazah ni ingat dia baik sangat ke? Na'udzubillah daripada rasa itu. Tak ada. Tidak adalah ustazah rasanya ustaz ke yang fikir diri dia baik sangat. Tetapi dia nak sampaikan apa yang dia tahu. Mudah-mudahan kalaupun dia tidak perfect, dia tidak buat terlalu betul sangat, tetapi dia dah sampaikan pada orang lain dan mungkin orang lain lebih baik daripada dia. Itu yang kita fikir sebenarnya. Jadi jangan rasa ustazah ni syok sendiri. Saya kenal dulu dia macam mana. Kita ni ada latar belakang kita yang lepas-lepas. Ada cerita-cerita, orang kata cerita hitam lah So jangan kita ukur yang lepas-lepas itu bagaimana. Jangan kita hatta semasanya pun kita jangan fikir. Kita ambil kebaikan. Kita memang sentiasa mencari yang positif. Kita memang sentiasa mencari yang baik-baik. Tolong jangan cari benda yang buruk. Kalau baca media sosial, WhatsApp ke apa ke, kalau ada nasihat, ambil saja. Jangan kata, dia pun tak betul, nak ikut cakap dia macam mana. Tak. Kita ambil yang baik-baik itu. Ini kita jadi pembaca, pendengar, kalau orang tu bercakap, jadi pendengar pun macam tu. Kan Sayyidina Ali kata, jangan lihat siapa yang bercakap, dengar apa yang dia kata. Tetapi memang dalam apabila kita kata kita belajar tentang ciri-ciri pendakwah yang baik, memang ada mengatakan bahawa dia mesti juga menjadi contoh, kelakuannya menjadi contoh, sifatnya menjadi contoh, kata-katanya menjadi contoh. Ya, betul. Itu adalah satu kaedah. Tetapi kita manusia yang serba kekurangan, ada saja salah silap. Satu lagi, kita ada masa silam. Dulu masa silam kita tu tak usahlah dibangkit-bangkitkan. Mungkin ada yang sebaya dengan saya, kenal. Ruqayyah tu dulu, alah gini. Ya, betul. Pun dia terima. Kita pernah berada di satu zaman yang kita sendiri tidak insaf dan sebagainya. Kadang-kadang kita yang apa ni pun, kita ada saja perkara-perkara yang tidak memuaskan pernah berlaku. Dan apabila dia berubah, maka terimalah perubahan dia. Terimalah kebaikan. Syukurilah. Bantulah dia untuk berubah dengan cara yang baik. Tak kiralah siapa pun. Artis ke, apa ke, siapa ke. Kita jangan, jangan pertikai masa lepasnya. Tetapi yang kita perlu bantu ialah semasanya. Bantu tu dalam kering pula dekat makcik hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita perlu balik semula untuk mendapatkan rekod ni, banyak perkara-perkara yang kita perlu tekankan
Selain daripada amalan rukun Islam yang 5 itu, iman apatah lagi, ialah juga muamalah kita sesama manusia. Dan antara muamalah yang kita bincangkan hari ini ialah prasangka kita ataupun apa yang timbul daripada hati kita setelah melihat mungkin ada seseorang nampak perubahan yang baik, maka kita bersyukur kepada Allah dan kita bantu dia untuk berubah. Jangan kita ungkit dan bangkitkan lagi kesalahan-kesalahan dia yang lalu. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Rahman, Maha Pengasih, mengampuni. Kalau Allah mengampuninya, mengapa kita pula yang tidak mengampuninya? Kita pula yang membangkit-bangkitkan kesalahan-kesalahan lalunya. Ini perkara yang tidak baik. Sebab itu kalau bonda pergi, bonda banyak pengalaman di penjara, memberi bimbingan. Ramai di antara mereka yang merasakan dia telah berada dalam alam gelap, yang dirasa memang dah tidak boleh baik. Prasangka ini tidak betul. Tidak betul. Kita ni bukanlah apabila telah melakukan kesalahan, maka Allah tidak terima kita. Kalau kita dah taubat, kita kembali baru. Kembali membuka buku baru. Tetapi betul lah taubat yang betul. Sebab itu bonda bangkitkan hari ini. Jangan pula ada yang seumur dengan bonda ni fikir, alah, aku dah lama sangat buat dosa. Baru tahu hari ni rupanya nak kejar syurga begini-begini. InsyaAllah, Allah bagi kita masa, Allah bagi kita ruang lagi. Selagi kita bernafas, selagi itu ada peluang. Selagi kita bernafas, kita ada peluang. Kalau kita nak mendapatkan Ashabul Yamin ini, kita dah tahu yang lepas-lepas itu kita banyak dosa. Kita mohon keampunan daripada Allah. Kita mohon kepada Allah mengampuni. Tapi bagaimana cara mohon ampun itu? Ialah benar-benar menyesali perbuatan yang telah lalu. Dan berniat, berazam untuk memperbaiki, untuk meninggalkan selama-lamanya. Dan azam yang seterusnya ialah melakukan kebaikan sebanyak mungkin untuk mengatasi segala kesalahan-kesalahan yang telah berlaku sebelum itu. Jadi jangan sekali-kali mengutuk diri. Itu sebabnya bonda pernah tulis, untuk tenangkan hati, maafkan diri sendiri. Kita minta ampun kepada Allah, itu sudah kita nekat bahawa kesalahan yang lalu saya telah mohon kepada Allah. Allah yang tentukan dia ampunkan atau tidak. Jangan lagi kita kata, kenapa aku dulu jadi macam ni? Kenapa saya macam ni? Kenapa? Tidak lagi. Yang ada ialah, aku mau baiki, aku mau baiki. Tidak mau lagi ulang. Tidak mahu lagi melihat yang lepas-lepas. Yang lepas tu saya buat macam ni salah. Yang lepas tu saya buat macam ni salah. Saya nak buat yang betul. Atau, kenapa dulu saya hidup lama ni tak buat pun amalan-amalan ini? Jangan duduk termenung lagi fikir yang tu. Fikir akan datang. Mula dan terus. Sebab kalau kita tak mula, tidak akan terus. Dan apabila kita mula, kita menyentiasakan. Kita istiqamah untuk membetulkannya. Macam orang diet jugalah. Dia kata, kenapalah saya dah umur macam ni baru nak diet. Badan dah naik semacam baru nak diet. Kalau sentiasa itu yang anda fikirkan, tidak akan diet lah. Sebab fikir dah terlanjur dah, aku dah gemuk, payah nak baik dah ni. Kan? Tidaklah. Macam saya memang mungkin dari segi masalah nak diet tu, diet dari segi menjaga kesihatan ajalah. Yang jaga ini tak boleh makan, tu tak boleh makan. Tapi menjaga bentuk badan itu mungkin kurang. Tetapi sesuai dengan keadaan lah. Nak exercise pun ada exercise yang boleh, ada yang tidak boleh dengan umur yang begini. Jadi yang muda-muda itu peluang lah. Kalau dia nak menjaga kesihatan, nak menjaga macam-macam, jagalah diet, jaga exercise dan sebagainya. Sebelum semuanya itu berubah satu masa akan datang, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kan? Begitu juga amalan untuk akhirat. Kan? Amalan akhirat. Begitu juga yang muda-muda tu, alhamdulillah, syukur kepada Allah, sedar sewaktu muda. Syukur kepada Allah, sedar sewaktu muda. Namun tetap juga memohon ampun apabila telah balik, kita punya dosa telah dikira oleh Allah. Apa yang berlaku ketika umur kita 13 tahun, kita mula-mula balik. Apa yang berlaku ketika umur kita 14 tahun. Mungkin kita melawan mak kita, mungkin kita melawan bapa kita dan sebagainya. Itu dosa. Jadi itulah yang perlu diperbaiki kesemuanya. Dan kita tidak akan mengulangnya lagi.
kita nak meletakkan diri kita, ashabul yamin, ma ashabul yamin. Indahnya ashabul yamin. Kita sambung ayat seterusnya, ayat ke-28. Fi sidrim makhdud. Fi sidrim makhdud. Dia kata, maka bersenang lenanglah, yang ria lah maksudnya, di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Kalau kita tengok dalam tafsir, dia tak kata pohon-pohon bidara, tetapi mungkin ada yang cakap dia pohon bidara. Tapi dia mungkin di dunia pohon itu berduri. Maka di akhirat, durinya dihapuskan oleh Allah. Dan boleh duduklah petik buahnya, makan dan sebagainya, tanpa dikena duri. Sebab cerita bawah pokok-pokok ni, kita nak tahu bahawa Allah mahu membayangkan bagaimana indahnya kita duduk di taman-taman yang ada pokok-pokok hijau. Kita ni yang duduk di Malaysia ni yang banyak pokok hijau pun suka kan melihat pokok-pokok yang cantik-cantik. Mata kita ni suka perkara yang indah-indah. Apatah lagi ayat ini diturunkan di Mekah dalam suasana padang pasir yang tidak ada pokok. Dan orang yang tinggal di negara padang pasir ini terlalu berminat ataupun terlalu teruja, terlalu suka, seronok kalau dapat pokok. Pokok rendang 2-3 pokok pun sudah cantik. Waktu bonda mula-mula dulu, tahun pertama lah di Mesir, bukan tahun pertama, tahun kedua, macam itulah. Saya punya kelas tu, pensyarah dia sekali lah, buat satu rehlah ke satu tempat pula apa nama tempat ni tu. Tadi saya teringat, lupa dah. Kita ni yang tak pernah pergi rasa indahnya tempat itu bagaimana, tak boleh nak bayangkan. Sebab mereka semua excited. Mereka semua teruja nak pergi. Berapa hari saya sebut je nak pergi. Jadi kita pun pergilah. Dia kata bawa bekal. Maksudnya saya bawa bekal lah. Rupanya pergi kepada satu, saya lupa betul nama tempat tu. Pergi duduk di situ daripada pagi pukul 8, pukul 9 sampailah. Duduk di situ sampai petang pukul 5, petang pukul 6 petang. Hanya duduk di satu taman bawah pokok-pokok saja. Kerana mereka menikmati indahnya pokok tersebut. Kita yang baru datang dari Malaysia ni, kita fikir jakun orang ni dengan pokok. Aku kalau pokok macam ni kat Malaysia tak kisah pun. Tak ambil pusing pun. Mereka merasakan nikmatnya duduk di bawah pokok. Jadi, bila Allah ceritakan dalam Al-Quran, fi sidrim makhdud, di taman bersenang lenanglah di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Untuk diterangkan bahawa di sana ada pohon-pohon indah yang tidak ada durinya, tidak ada kita tercocok ke, kita terpijak ke, atau tercalit ke badan kita macam kita pergi. Ada juga kat sini kan orang pergi hiking apa semua, kadang dia tercocok kayu lah, itulah, inilah, tergelincir sanalah, tergelincir sinilah. Di syurga nanti tiada itu semua. Bahkan yang dinikmati ialah keindahannya. Yang dinikmati ialah keindahan taman itu. Jadi inilah tempat ashabul yamin. Seterusnya, wa talhim mandud. Mandud. Wa talhim mandud. Dan pokok-pokok yang tersusun rapi buahnya. Dalam kitab tafsir ni dia sebut talhim mandud itulah pokok pisang. Ada yang mengatakan al-mauz, dia kata pisang. Jadi pokok pisang tu dia tersusun, buah-buahnya, sisirnya, Tetapi ada juga mengatakan pokok ini sewaktu yang dipanggil dengan talhin ini ialah pokok yang besar, tinggi, berduri. Dia bukan pisang lah maksudnya. Dan cantik susunan buahnya. Tetapi apabila di syurga nanti,
durinya sudah tiada. Jadi tak kiralah pokok apa pun. Tapi kalau kita baca bila dia kata pisang, kita pun membayangkan pokok pisang tersusun dengan buahnya semua tersusun. Pun sudah satu keindahan yang amat besar. Sebab apa yang kita lihat di dunia, pohon pisang kita ni, kalau kadang-kadang kita pergi balik kampung lalu ada kebun pisang banyak, pokoknya bersarung dengan plastik, buahnya cantik, banyak kan. Itu hanya cantik yang sedikit saja di dunia. Di akhirat nanti dengan cantik warna buahnya tersusun, semua menghadap sama. Contohnya kalau kita lihat kat sini ada buah di sebelah kanan, ada yang mengiring, ada yang ni, ada yang panjang, ada yang pendek. Di sana dia sama belaka dan cantik. Maksudnya Allah nak sebutkan bahawa taman itu memang bukan hanya taman pokok-pokok, tetapi taman yang ada buah-buahan. Dan buahnya bukan setakat untuk dimakan, tetapi cukup mengindahkan, cukup menyeronokkan pandangan mata. Kemudian dia kata wazillim mamdud. Ini kita sudah berada di ayat 30. Wazillim mamdud. Dan sentiasa ada naungan. Dia tidak panas terik matahari. Ternaung, tempat itu dinaungi. Walaupun dia dinaungi, mata kita terbentang untuk melihat semua. Maksudnya kadang-kadang kalau kita duduk di bawah pohon, mata kita terlindung untuk melihat yang lain kerana lindungan pohon tadi. Tetapi di syurga nanti, pohon yang melindungi itu tidak menutup pandangan mata. Dia terbentang, tetapi dia menaungi kita daripada panas matahari. Matahari tetap ada. Jangan kita kata macam mendung lah, gelap lah. Tidak. Dia ada yang amat baik dan sederhana. Disenangi maksudnya. Sangat disenangi. Sukar untuk diceritakan sebenarnya apa yang berlaku di dunia. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi dalam ayat yang ke-31 apa lagi nikmatnya. Wa ma'im maskub. Dan air yang sentiasa mengalir. Dia bukan air lopak. Jangan nak bayangkan air tasik lopak yang bergenang begitu saja. Dia air yang sentiasa mengalir. Maksudnya terlalu bersih. Air yang mengalir ni air yang sentiasa bersih. Kalau kita nak buat perbandingan, tengoklah air turun daripada bukit, air terjun kita kata, dan mengalir saja pergi. Tapi kalau di dunia ini dengan sampah yang pelbagai itu, sukar untuk diceritakan kebersihannya. Di akhirat ini satu kebersihan, satu tempat yang memang bersih, airnya mengalir memang dengan membayangkan sejuknya lah Oh, saya lupa nak ceritakan tentang wa talhim mandud tadi. Ada pandangan dia mengatakan dia ni pokok yang sentiasa sejuk saja. Maksudnya dia memberikan rasa nyaman. Buahnya juga sentiasa macam segar, rutab, sentiasa segar, tidak ada buah yang layu-layu, buah yang benyek, tak ada. Sebab kita membayangkan pisang tu pisang kalau dah masak sangat dia tak sedap, sebelum masak dia keras pula. Tak, dia kata dia sentiasa segar. Itu saya baca dalam kitab tafsir Al-Qutubi ni lah. Kemudian sebab itu bila dia sebutkan wa ma'im maskub, maksudnya airnya juga sentiasa mengalir. Kita rasa nyaman, kita rasa aman. Bunyi derusan air itu pun sudah cukup menyamankan. Kalau mungkin siapa yang berbangsa Cina ini, mereka memang menganggap bahawa bunyi air itu membawa tuah. Sebab itu mereka kalau kita pergi kedai-kedai Cina, dia ada air pancuk, air turun. Itu air tuah. Sebenarnya kalau kita Cina pun ada juga yang Islam kan. Itu kepercayaan adat mereka lah. Bagi kita orang Islam, sebenarnya bukan itu perkara yang logik. Maksudnya kita memang bila mendengar deruan air ataupun air mengalir, hati kita rasa tenang, hati kita rasa lega. Cubalah kalau anda penat balik kerja,
Kemudian kat rumah tu ada air pancuk buatan lah kan. Duduk sebelah dia, tengok ada ikan, dia lari. Hati jadi lega, jadi fresh, jadi senang. Itu baru dunia yang kita buat sendiri, yang tidak kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang tak ada elektrik, tak berjalan dah bunyi itu dan sebagainya. Tetapi di akhirat dia kekal mengalir cantik dan sejuk. Menyejukkan, menyamankan, indah. Allah nak bayangkan bahagianya penduduk Ashabul Yamin ini. Kemudian ayat seterusnya, wa fakihatin kathirah. Sebelum ni dah sebut dah tentang buah-buahan, buah-buahan yang kita boleh pilih saja mana satu. Di sini dia ulang lagi. Kalau kita baca dalam tafsir, kenapa dia ulang? Sedangkan ulangan ini tidak sia-sia dalam Al-Quran itu, bila kalamullah tidak ada yang sia-sia. Tetapi dia nak berikan penekanan perkara yang membahagiakan, perkara yang menyeronokkan, supaya kita pembaca memang berusaha untuk mendapatkan perkara tersebut. Wa fakihatin kathirah, buah-buahan yang terlalu banyak. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak terputus, tidak ada sekejap tiada. Ini pun dia dah cerita dah pada hari Khamis yang lalu. Bukan bermusim. Dia bukan ada musim durian, musim mangga, musim ni. Rupanya saya pun benda baru tahu, rebung pun ada musim. Sekarang musim rebung. Saya tua-tua begini baru faham. Rebung yang bukan buah tu pun, anak buluh tu, pun ada musim. Sebab orang kata sekarang musim rebung sedang tumbuh. Sentiasa je ada, besok tengok tumbuh lagi. Kita di dunia ni pakai musim. Tapi di syurga tidak ada musim. Kalau teringin makan rebung tak kira musim. Maknanya saya ni bukanlah selalu sangat makan rebung. Tetapi ada orang sedekah kat masjid pula hari Jumaat. Suami saya dapat. Tapi bunda dapat bawa balik. Bunda pun duk search lah macam mana nak masak rebung ni. Rupanya di rumah ini ramai sungguh peminat makan rebung tu. Jadi lepas ni kena belilah sebab musim rebung. Lenturlah buluh daripada dia rebung lagi. Tak apalah, kita tak cerita yang tu lah. Tercerita pula. Maksudnya di dunia ini segala-galanya musim. Musim itu, musim ini. Belum lagi kalau di Malaysia ni lagi ada musim cerita. Kejap lagi kalau cerita orang buang anak, cerita buang anak. Orang tu cerita ular-ular, cerita tak tahulah. Satu masa dulu macam ada apa orang kata, bila dengar ada cerita ular di sini, di sana ada ular, di sini ada ular. Bila cerita harimau sana, harimau sini, macam-macam. Itu pun musim juga. Yang pentingnya di syurga nanti, buah yang sedap-sedap yang kita suka semua ni, tidak ada musim, tidak bermusim. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak terputus dan tidak kita tertegah untuk mendapatkannya. Tertegah tu maksudnya kita ni duduk jauh, tak boleh nak dapat. Betul tak? Mamnu'ah. Kita tak boleh makan, darah tinggi, tak boleh makan durian. Bukan. Di sana tidak ada tegahan-tegahan. Sentiasa ada musimnya. Tak kira bulan berapa ada saja buah-buahan yang enak-enak, yang sedap-sedap untuk dimakan. Wa furushim marfu'ah. Dan tempat-tempat tidur yang tinggi keadaannya. Furush maksudnya tempat baring, dia tidak melendut, tidak dan sebagainya. Cerita furushim marfu'ah ni kalau dalam tafsir dia banyak tafsirannya ya. Ada yang mengatakan furush ini tempat tidur. Ada yang mengatakan furush ini sebagai satu kinayah, sebagai satu sebutan untuk wanita. Kerana orang-orang Arab dia tak sebut wanita, dia akan gunakan perkataan furush, libas untuk perempuan. Kan dalam ayat Quran katakan walibasul lahun, walibasul lakum. Jadi pakaian kan. Jadi di sini pun ada yang mengatakan maksud furushim marfu'ah ini ialah wanita. Wanita maksud pasangan yang mereka akan dapat itu berkedudukan tinggi. Berkedudukan tinggi, berkedudukan yang baik, wanita yang mulia, wanita yang hebat. Jadi kalau kita wahai sahabat-sahabat perempuan sekalian, mahu menjadi isteri yang hebat di syurga bersama suami yang hebat,
kita mesti hebat di dunia. Kita mesti hebat amalan di dunia. Mudah-mudahan kita diketemukan dengan pasangan kita yang sama-sama hebat di syurga. Itu dah, Bunda dah banyak cerita pada hari Khamis lepas, tapi tak apalah, kita ulang sebab Quran diulang lagi. Ya, jadi kita mestilah sentiasa berazam. Azam maksudnya dengan amal sekali. Supaya benar-benar, bukan kita kata saja nyanyi bukan main tunggu di pintu syurga, tetapi perbuatan tidak menunggu di pintu syurga. Jadi kita mesti buat sesuatu yang benar-benar melayakkan kita menjadi pasangan hebat di syurga. Sentiasa dikatakan wanita yang memang mendapatkan kedudukan yang tinggi di syurga. Okey, saya kira masa ada sikit lagi ke? Saya tak pakai jam pula hari ni, nak tengok jam komputer ni. 11.17. Kita sembang lagi, terus lagi. Inna ansha'nahunna insya'a. Itu sebab dia kata mentafsirkan tadi furushin ialah wanita. Sebab ayat seterusnya, ayat yang ke-35, dia kata sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri. Kami menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami, Allah kata, inna tu sesungguhnya Allah menjadikan mereka. Ansya'a ini Bunda pun dah cerita yang maksud insya' itu. Membuat sesuatu yang tidak ada asalnya. Asalnya tidak ada. Jadi jangan pula perasan, isteri lain dah. Nanti cemburu pula dah, kat dunia lagi nak cemburu sebab besok akhirat suami dapat isteri baru. Tidak. Meskipun Allah ciptakan baru, tetapi isteri itulah sebenarnya yang diciptakan. Supaya sifat-sifat buruknya yang di dunia itu tidak ada di akhirat di syurga. Kalau dulu di dunia ini, dia malah diet, gemuk lah, itulah, inilah. Di syurga nanti tiba-tiba jadi langsing, leher jenjang. Pokoknya memang cantik lah. Gebu, flawless. Orang kata tak per-makeup pun cantik. Macam tu. Allah jadikan dia wanita isteri-isteri yang memang hebat. Itu baru cerita segi muka. Belum cerita bau-bauan yang wangi. Belum cerita lagi tingkah laku. Belum lagi cerita yang lain-lain. Kan? Jadi agak-agaklah kita kan wanita ni, nak tak Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semula dalam bentuk yang paling baik, bentuk yang paling hebat. Kita nak tak mudah-mudahan Allah jadikan kita sangat istimewa di akhirat nanti, di samping suami kita. Itulah yang kita nak beli, yang Bunda asyik cerita. Kita kena buat modal di dunia ini. Modal pun tak susah. Tak susah mana. Bukan pergi berniaga yang belum tahu untung ke rugi ke. Tak. Dia sentiasa untung saja. Anda beramallah. Anda lakukanlah apa sahaja kebaikan, maka akan dapatlah balasan nanti di syurga. Akan dapatlah tempat yang dijanjikan oleh Allah di syurga. Buatlah yang mudah yang macam Bunda sebut tadi. Buat semua perkara yang wajib, tambahkan yang sunat. Tinggalkan perkara-perkara yang haram sama sekali. Yang makruh itu juga cuba dijauhi. Kan? Jadi kita memang sentiasa berusaha ke arah kebaikan. Itu yang perlu kita utamakan. Okey? Jadi apa lagi Allah cerita tentang wanita tadi, tentang isteri tadi? Faja'alnahunna abkara. Faja'alnahunna abkara. Dan serta kami jadikan mereka sentiasa dara. Tidak pernah disentuh. Jangan main-main. Maksudnya, janganlah risau sangat. Awak dah tua kat dunia ni, besok balik jadi orang tua juga kat akhirat.
Sebab itu dalam satu cerita hadis mengatakan bila Rasulullah kata tak akan ada orang tua di akhirat, para wanita pun menangis. Allah tidak jadikan orang tua di akhirat sebab Allah sudah jadikan muda-muda belaka. Bukan setakat muda tetapi dia sentiasa gadis. Sentiasa seolah-olahnya mereka seolah-olah sentiasa malam pertama sahaja dengan pasangannya. Hebat tak hebat? Itu sebab pun dia sebut tadi. Bukan hanya rupa paras, tetapi sampai begitu sekali Allah beri keistimewaan kepada pasangan-pasangan yang boleh, yang dijanjikan kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi, kepada para isteri, para suami, kadang-kadang kita diuji di dunia. Kita hidup tidak senang. Mungkin kita tidak senang dari segi harta. Lalu kita pun rasa sedihnya lah duduk dunia ni. Menderitalah siang malam fikir macam mana nak hidup, nak makan dan sebagainya. Walaupun susah begitu, teruskan beramal juga. Teruskan beramal, insya-Allah Allah bagi rezeki dan kita bertemu di syurga. Ataupun hidup senang. Tapi kan, duk bergaduh je kat dunia. Macam mana nak jumpa di akhirat? Kalau di dunia ni gaduh saja. Melawan sana, melawan sini, suami tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Macam mana nak dihadiahkan isteri yang baik di syurga? Cuba fikir. Jadi hidup kita di dunia ini untuk membeli akhirat, buat pasangan semua, bertolak ansur lah Kita manusia yang ada kekurangan. Terimalah kekurangan di antara satu dengan yang lain. Pasti Allah menjadikan juga ada kelebihan kepada kita. Hargailah kelebihan pasangan yang ada. Hargailah kelebihan pasangan yang ada. Memang bonda rasa kecewa. Beberapa hari yang lalu, ada ceritalah bila ada seorang dia cerita anak saudara dia bercerai, baru kahwin 2-3 bulan. Memang sangat sedih. Sangat sedih. Kenapa berlaku begitu? Kita pun tak tahu kisah sebenarnya, tetapi mengikut cerita suami dia berjudi, suami dia tidak solat dan sebagainya. Maka kadang-kadang perpisahan juga dibenarkan oleh Allah kalau dapat suami yang tidak bertanggungjawab begitu. Kemungkinan Allah mahu merezekikan kepada wanita itu suami yang baik akan kekal hingga ke syurga. So jangan risaulah, semua benda-benda itu kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat pasangan yang baik. Kalau kadang-kadang kita kahwin, pasangan kita tu tak seindah yang kita jangka sebelum kahwin. Tetapi sebenarnya kebaikannya pasti ada. Allah sudah tentukan dia sesuai dengan kita. Kita usaha untuk mencari kesesuaian itu. Kita berusaha untuk mencari kebahagiaan itu. Kita berusaha untuk melihat kebaikannya. Jangan mencari keburukannya saja. Berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan pasangan kita itu sesuai dengan kita. Pasangan kita itulah yang akan bertemu kita dengan di akhirat nanti, yang dijadikan sebagaimana Allah ceritakan tadi. Kalau tak tengok kenapalah isteri saya dulu cantik, sekarang tak cantik. Sabarlah. Jangan cari yang haram. Jangan cari lagi yang lain. Fikir untuk membantu dia sebagai seorang suami, dia seorang imam, seorang pemimpin, maka bantulah isteri tadi selain daripada dia sendiri membaiki dirinya supaya sama-sama masuk syurga. Bantulah. Jangan asyik fikir nak tengok dia hebat, kulit tegang. Akhirat tak lama lagi. Kalau sekarang anda dan pasangan anda berumur 30 tahun, kita tak tahu mati bila. Sebab selalunya wanita ni bila dah umur 40 tahun tu agak sudah lain lah. Sekarang 40 ramai lagi yang cantik-cantik sebab pandai jaga diri. Tak macam dulu-dulu. Okey, tapi pastilah kalau dah 50 tu berkedut sana sini. So sabarlah sang suami. Kerana kalau dia baik, isteri juga baik, you pimpin dia dengan baik, kamu akan bertemu di syurga dengan keadaan yang jauh lebih hebat daripada zaman dia mula-mula kamu kahwini dahulu. Daripada zaman malam pertama dahulu yang you tengok dia cantik, wangi dan sebagainya. Di akhirat lebih daripada itu. So kenapa nak cari lagi, kenapa nak tengok yang haram dan sebagainya. Tengok haram tu maksud saya, kadang-kadang dia tak kahwin lain, tapi suka tengok, suka lihat perempuan lain, bak dia cantik, bak ini. Kadang penglihatan itulah datangnya gangguan syaitan. Boleh berlaku perkara-perkara yang tidak baik. So ini peringatan.
anda tidak akan bertemu isteri anda di syurga nanti kalau anda melakukan kesalahan. Mungkin isteri masuk syurga tetapi anda tidak masuk, atau sebaliknya. Inilah saya pernah juga dengar orang kata, kalau suami meninggal, dia kata, "Ustazah, suami saya meninggal." Lepas tu ada orang Pinang dia nak kahwin dengan dia. Saya tak nak, dia kata. Kenapa? Sebab saya nak jumpa suami saya yang pertama itu di syurga. Baik sungguh isteri ini. Sebenarnya ya, syurga Allah ini amat baik. Allah itu Maha Pemurah. Kalau di akhirat nanti, walaupun you dah kahwin yang kedua, kahwin itu bukan perkara yang dilarang oleh Allah. Nikah itu bukan perkara yang dilarang Allah. Nikah yang kedua itu bukan perkara yang dilarang. Bukan nak kata, oh gatal lah kahwin pula. Umur dah 40 lebih, 50, kahwin lagi. Tidak, itu dibenarkan oleh Allah. Jangan kita marah. Kesian wanita itu bila nak kahwin lagi, orang kata dia tak ingat suami dia lagi. Sebenarnya, itu ketentuan Allah. Dan mungkin itu lebih baik untuk dia, hidup dia terjaga. Dia boleh jumpa suami dia yang pertama itu, yang meninggal itu. Kalau itu yang dia rasa, dia pohon pada Allah untuk nak jumpa suami itu. Sebagai balasan syurga nanti Allah bagi. Ketemukan dia dengan suami dia yang handsome, akan berubah menjadi seorang suami yang bukan lagi yang berambut putih, bukan lagi yang berjanggut putih macam dulu-dulu. Tidak, tetapi dia akan menjadi seorang lelaki yang hebat, handsome sehandsomenya yang dia suka. Jadi, janganlah nak menjadikan alasan pula nanti kalau kahwin lagi, tak jumpa dah suami yang kedua. Malah, kalau dia nak jumpa dua-dua pun Allah jumpakan. Sebab, waktu itu kan Bonda dah cerita, tidak ada dah yang haram di akhirat. Kalau di dunia tak boleh, isteri tak boleh kahwin dua orang. Kan? Di akhirat kalau malam ni dia nak jumpa suami dia ni, besok lusa dia nak jumpa suami dia, Allah akan ketemukan. Kalau dengan syarat dia beramal soleh, berbaik-baik dengan pasangannya di dunia. Jadi itulah yang kita perlu ingat. Kemudian seterusnya, urban atraba. Dia kata urban atraba, yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya umurnya. Ni yang kita cerita. Hang kahwin orang tua pun, akhirat nanti muda. Tak kira lah waktu di dunia ni isteri lebih tua ke, tetap dia kembali sebaya di akhirat nanti. Di dunia, seorang perempuan berumur 16 tahun, sekarang tak boleh dah ya, katalah perempuan tu umur 20 tahun, dapat suami 60 tahun. Besok jumpa di dunia, di akhirat, semua sebaya. Perempuan umur 20, you nak suami umur 25, Allah jadikan umur 25. Atau sama-sama 20 tahun. Tak ke indah, menarik lagi. So, itulah yang Allah janjikan urban atraba. So, kita di dunia ini tidak perlulah memikirkan perkara-perkara yang rasanya kurang kita dapat di dunia ini. Kita buat saja amalan sambil mencari kebahagiaan dunia yang lain yang dibenarkan oleh Allah. InsyaAllah kita mendapatkan akhiratnya. Li ashabil yamin. Semua ini untuk puak kanan. Jadi nanti kita sambung lagi cerita puak kanan. Ini dah habis. Nanti kita akan masuk puak kiri. Kita akan tentu bila kita jumpa puak kiri, balasannya bagaimana supaya kita ngeri-ngerilah sikit nak membuat sesuatu yang kita takut untuk puak kiri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pagi ni Bonda rasalah suara Bonda tu macam takut tenggelam timbul puan-puan dengar, sebab saya tak boleh angkat suara tinggi sangat macam biasa. Mungkin inilah ada umur begini, alhamdulillah Allah berikan kesempatan, tapi ada masa kena jaga-jaga sikit, kena kurang-kurangkan sikit. Walaupun semangat tetap ada, tetapi kadang-kadang slow-slow sikit lah kan. Okey, pada semua para sahabat yang dikasihi Allah,
Itulah sahaja, mudah-mudahan kita semua akan dapat berjumpa di syurga. Para sahabat sekalian, saya akan berjumpa kita bonda dengan pasangan bonda akan berjumpa dengan anda, dengan pasangan anda. Kita doalah yang begitu, yang baik-baik. Kita doa mudah-mudahan kita semua berada dengan keluarga kita di syurga nanti. Mudah-mudahan kita diberikan ashabul yamin. Tapi bukan setakat doa saja, kita berdoa dan beramal, membanyakkan amal hasanah. Okey. Akhirnya mari kita sama-sama membaca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu bis-salati wa tawasaw. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.